بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Anak murid Ustaz boleh buka buku teks muka surat 106. Okey. Hari ini kita nak belajar tajuk berkaitan dengan nifaq. Okey, tengok dalam kotak kuning tu. Ikut Ustaz baca. Nifaq. Okey, tajuk hari ni nifaq. Okey, arahan bawah ni tengok gambar ni. Tengok dalam gambar ni kan. Okey, perhatikan dan fikirkan. Okey, Ustaz bagi masa sekejap tengok gambar ni. Kemudian fikirkan. Okey. Lepas habis belajar nanti, anak murid Ustaz semua tengok gambar ni. Kemudian kaitkan dengan apa yang kita belajar selepas ini. Okey, tajuk yang kita nak belajar hari ni nifaq. Nifaq. Nun ni baris bawah, fa baris atas, qaf ni matikan dia. Nifaq. Ni bahasa Arab, perkataan bahasa Arab, tapi dipakaikan istilah ni dalam penggunaan bahasa Melayu. Okey, nifaq. Apa dia maksud? Apa dia erti nifaq? Okey, nifaq. Apa dia erti dia? Okey, berpura-pura. Okey. Bara ber, pa waw pu, ra alif ra. Berpura-pura. Okey, contohnya. Contoh. Kita rajin solat semasa bersama ibu. Tetapi kalau ibu tiada, kita tidak solat. Kalau dekat rumah, contoh orang yang nifaq ni, berpura-pura ni, dengan mak ayah, dia menunaikan solat. Tapi kalau mak ayah pergi kerja, mak ayah tidak ada kat rumah, dia tidak menunaikan solat. Okey, itu maksud nifaq, berpura-pura. Okey, ni pengertian dia, pengertian nifaq ni, berpura-pura. Seterusnya, kita akan tengok muka surat 107. Okey. Tadi pengertian dia. Yang ini pula maksud nifaq. Maksud nifaq dari sudut agama. Apa dia itu nifaq? Okey. Tengok. Nombor 1. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ikut Ustaz baca. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, kita tengok sedikit. Ustaz nak menjelaskan di sini. Yang pertama, menzahirkan keimanan. Okey, apakah maksud menzahirkan keimanan? Okey, sesuatu kebaikan yang boleh dilihat. Kita buat sesuatu kebaikan tu, mata kita boleh lihat. Contoh, kita tengok orang tu tengah solat, kita nampak. Kita tengok orang tu membaca Al-Quran. Maknanya kebaikan yang dibuat tu boleh dilihat dengan mata kasar kita. Okey, seterusnya, menyembunyikan kekufuran. Apakah maksud menyembunyikan kekufuran? Buat sesuatu amalan
bukan kerana Allah. Buat sesuatu amalan bukan kerana Allah. Jadi, bila kita gabungkan dua ni, maksud nifak menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mudah untuk kita faham, kita melaksanakan sesuatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tetapi bukan kerana Allah. Maknanya kita buat sesuatu amalan tu ada sebab. Kerana sesuatu benda lain. Contohnya kita solat, sebab apa? Sebab nak tunjuk kepada manusia ke? Tu tak boleh. Itu tidak boleh. Maknanya berpura-pura. Okey, itu maksud nifak. Okey, seterusnya, apakah hukum nifak? Apakah hukum nifak? Okey, baca dalam ini dulu. Haram nifak. Hukum nifak adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Okey, hukum nifak ni haram. Berdosa melakukan perbuatan nifak. Berdosa. Sebab apa berdosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman terhadap golongan munafik. Golongan munafik ni orang munafik. Nifak ni perbuatan orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Tengok ni, ancaman yang sangat berat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap golongan munafik, yang mana mereka ni orang Islam. Orang Islam tapi berpura-pura melaksanakan Islam, sedangkan mereka munafik. Maknanya mereka nifak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala letak mereka ni, golongan munafik ni, kat mana? Kalau dalam neraka tu ada 7 tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Golongan munafik ni duduk yang paling bawah. Yang paling bawah panas tak? Panas lah yang paling bawah. Api duduk bawah tu. Jadi itu tempat golongan munafik. Okey, kemudian tengok yang keempat ni pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Bukti lagi yang menunjukkan munafik ni, sifat nifak ni dibenci oleh Allah, kemudian dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasun, idza hadatha kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Okey, tadi kita belajar maksud nifaq. Apa dia itu? Nifaq. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan lagi ciri-ciri orang munafik. Kalau kita ada ciri-ciri ini, na'udzubillah min zalik, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ciri-ciri orang munafik. Okey. Yang pertama, bercakap dia berdusta. Maknanya orang ni dia suka berbohong. Dia bercakap je, tak kira lah dengan kawan ke, dengan mak dia ke, dengan ustaz ke, dengan siapa. Bila mana dia bercakap, dia suka berbohong. Berbohong. Okey, ni sifat yang pertama orang munafik. Yang kedua, berjanji dia mungkir. Dia suka berjanji, tapi dia tidak menepati janjinya. Contohnya, kalau kita ajak kawan kita, jom petang ni kita main bola nak. Main bola pukul 5 kita main. Tapi pukul 5 tak ada pun. Pukul 6 tak ada pun. Kawan kita tunggu kat rumah. Tunggu dekat padang bola nak main bola. Janji dengan kita. Tapi sampailah maghrib tak mari-mari pun. Okey, itu berjanji dia mungkir. Berjanji ni dia mungkir. Yang ni sifat ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, khianat dengan amanah. Khianat dengan amanah. Sebagai contoh, kita diberi tanggungjawab oleh pihak sekolah, contohnya jadi pengawas. Jadi pengawas. Jadi pengawas ni nak bantu cikgu, nak bantu guru. Nak bantu apa? Bantu cikgu untuk menjaga sekolah. Menjaga sekolah. Tapi dia pula bersama dengan kawan-kawan yang berjahat ni. Contohnya duk tandas, duk conteng lah, apalah. Dia pengawas. Patutnya dia amanah dengan tugasan dia tu. Dia tegur kawan-kawan dia kalau merosakkan harta benda sekolah. Tapi dia pula sama-sama dengan kawan dia tumpang sekaki. Sedangkan dia pengawas, diamanahkan oleh cikgu, tapi dia khianat. Khianat ni maknanya dia tidak laksanakan dengan sebaik-baik tugasan yang diberikan oleh cikgu. Okay, itu contoh ciri-ciri orang munafik. Okey. Selesai sudah kelas kita hari ini. Ustaz nak ulang semula. Hari ini kita belajar berkaitan dengan nifaq. Nifaq. Tadi yang pertama Ustaz sebut berpura-pura. Kemudian dari segi maksud nifaq ni dari sudut agama, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada golongan munafik. Golongan munafik ni orang yang melakukan perbuatan nifaq ni, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan lagi ciri-ciri orang munafik. Bercakap dia berdusta, berjanji dia mungkir, khianat dengan amanah. Okey. InsyaAllah hari ini sahaja PDPR kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada anak murid Ustaz berkaitan dengan nifaq. Kemudian tengok gambar yang tadi dalam buku teks, fikir-fikir sendiri apa maksud gambar tadi. Okey. Assalamualaikum.
panjang tu.